bila kita meninggalkan dunia ni, semua ada akaun. Muslim ni semua ada akaun dia. Akaun dia apa? Solat. Allah akan nilai. Jika solat dia kurang, akan dilihat pada amalan dia yang sunat yang lain, dan seterusnya. Baik. Jadi tajuk ni amat penting untuk diulang-ulang oleh semua lah umat Islam. Baik. Jadi semua ada kan nota? InsyaAllah kita cuba sampai yang mana kita boleh lah untuk nota ni. Jadi pada bahagian pertama, hadis. Tema yang kita muatkan dalam hadis ini, dalam nota ni adalah sebuah hadis daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Abu Hurairah, dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia dengar Nabi bersabda, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Jadi ara'aitum ni perkataan dia maksudnya ra'a tu maknanya apa? Ra'a ni maknanya asal dia melihat. Tapi kadang-kadang dia bila ada soalan a tu istifham, maknanya pertanyaan. Istifham di sini untuk bertanya pendapat lah. Ara'aitum, sebab tu terjemahan dia kata apa? Apa pandangan kamu? Bukan suruh maknanya apakah kamu pernah lihat. Seolah sebenarnya apakah pandangan kamu? Imagine lah maknanya. Seolah-olah kita nampak, kita pernah lihat. Lau anna naharan bi babi ahadikum. Kalau ada sungai depan pintu rumah kamu. Buka pintu je ada sungai depan. Kemudian ya ghatasilu fihi kull yawmin khamsan. Lalu sungai itu bersih, jernih, dan tuan rumah ni dia gunakan sungai itu untuk membersihkan diri dia setiap hari sebanyak 5 kali. Ma taqulu dzalika yubqi min darani. Apakah engkau akan cakap? Apakah yang masih tinggal, yang berbaki min darani, di tubuh dia? Lalu qalu, kata mereka, iaitu sahabat ni, bila Nabi tanya macam tu, mereka pun jawab, la yubqi min daranihi syai'an. Pastilah tak ada baki apa-apa pun dah daki. Bersih lah, sebersih-bersihnya. Sebab apa? Sungai yang mengalir tadi dimandi 5 kali sehari, pastilah sentiasa bersih je. Qala fadzalika mithlu shalawatil khams. Lalu Nabi SAW sabda, demikianlah perumpamaan solat 5 waktu yang kita buat setiap hari. Dengan solat tersebut yaqullahu bihi, Allah menghapuskan dengannya khataya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita. Jadi solat di sini menunjukkan keutamaan solat, antaranya dia punya fadilat, iaitu menghapuskan dosa-dosa. Dengan syarat-syarat lah sebenarnya. Di sini Nabi nak mengajak manusia targhib, rasa seronok, cinta untuk melakukan amalan solat ni. Sebab rukun ibadah mesti ada berapa? Rukun ibadah mesti ada 9 rukun ibadah. Rukun ibadah yang ada arkanul ibadah. Dia ada 3. Nombor 1 dia masih ada hub. Yang kedua apa? Khauf. Dan yang ketiga rojak. Rojak maknanya harap. Jadi dia mesti ada rasa suka. Kedua, dah ada rasa bimbang. Yang
ketiga dia mesti ada rasa harap. Jadi ibadah mesti, barulah sempurna masuk ibadah seorang hamba. Ibadah ni maksudnya juga hamba ni mesti buat ibadah dalam rangka apa? Khudu' dengan tazlil. Khudu' dengan tazlil ni apa? Tunduk, menghinakan diri. Kalau dia buat ibadah tak ada makna yang ini, maka juga ibadah dia tidak diterima oleh Allah. Ini mesti ada. Ni makna ibadah yang kita buat semua mesti, pertama ibadah ni makna dia kena tahu dulu. Dari segi bahasa, tunduk menghinakan diri dia. Sebab itu seorang tidak boleh merasa, contohnya dalam surah, bila dia buat ibadah, dia buat, seorang dia buat ibadah untuk Islam, untuk agama dia kan. Kita ni buat ibadah untuk agama kita lah. Mesti buat ibadah niat untuk agama, bukan untuk sebab lain. Kerana Islam punya. Jadi boleh tak kita dengan ibadah kita buat, kita sedekah ke orang, kita rasa jasa atas ibadah yang kita buat? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dalam surah 49 ayat 18, 49 ayat 18 muka surat apa? Surah Al-Hujurat. 49 tu surah Al-Hujurat. Saya tak tahu muka surat berapa dia. Surah 517. bukan ayat sebelum ayat 17. Boleh? Imam boleh baca apa? Muka surat 517. Kita tengok ayat dia atas sikit. Yamunnuna alaika. Boleh lah. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Okey, yamunnuna. Pernah dengar tak perkataan yamunnun? Munnu ni, yamunnu ni, yamunnuna. Yamunnuna. Dia lebih perkataan man. Kalau kisah Yahudi ada makanan dia apa nama? Manna wassalwa, benar? Man tu dari segi tafsiran dia apa? Man burung, apa? Madu kan? Sejenis lah daripada syurga. Banyak tafsiran lah tentang makna man. Dari segi bahasa, makna man ni apa? Anugerah yang diperolehi tanpa ada usaha. Itu nama dia man. Jadi perkataan man ni maksud dia anugerah ataupun pemberian yang diperoleh tanpa sebarang usaha. Ini secara makna dia macam tu. Jadi bila kita, Allah kata dalam ayat ni, mereka ni yang munnu dalam ayat, mereka rasa mereka ada jasa. Ni maksudnya jasa. Jasa lah. Yang munnu, mereka merasa berjasa ke atas Nabi Muhammad sebab mereka masuk Islam. Lalu qul la tamunnuna alayya islamakum. Jangan kamu rasa berjasa ke atas Islam kamu. Itu baru masuk Islam.
Kemudian balillah, sebenarnya Allah lah. Bal ni idrak, maknanya lawan balik, salah apa yang dia anggap. Jadi bahkan sebenarnya siapa? Lillahi yamunnu, Allah yang beri anugerah kamu. Alaikum an hadakum lil iman, dengan Allah yang beri kamu petunjuk kepada iman, keimanan. Jadi manusia ni kenapa dia boleh buat sesuatu? Sebenarnya dia kena bersyukur kepada Allah bila dia buat kebaikan. Bila kita buat ibadah, kita tak boleh merasa ibadah itu berjasa kepada agama kita sedikit pun. Sebab apa? Ibadah kita ni tak ada pun memberi kesan kepada siapa? Pemilik alam ni, siapa? Allah. Sikit pun tak. Kita tak mau buat pun Allah tak heran. Kita buat pun bukannya menambah apa-apa pun di sisi Allah, tapi untuk siapa? Untuk kita. Sebab tu Nabi kata ni, solat ni kita buat tujuannya untuk apa? Nak jasa ke Allah ke? Nak rasa ke? Ataupun sebenarnya untuk kita? Untuk kita. Kenapa sombong nak solat? Kenapa rasa solat terpaksa? Solat bukan untuk Tuhan. Tapi ramai tak orang solat sebab kalau tak solat kan orang kata apa? Solat sebab terpaksa. Tak ada apa? Tak ada rasa suka. Inilah. Sebab itu penting faham ni, baru dia akan sampai kat sini. Ramai orang solat, rupanya solat dia bukan atas dasar suka solat. Kalau dia suka solat, dia solat wajib dia ke, akan dia buat sunat semua. Dia akan bangun malam untuk solat. Kalau dia betul-betul suka solat tu, dia rasa solat ni memang untuk dia, baik untuk dia, dia akan buat apa? Kita kalau kita suka makan kan, kita ada benda yang kita suka, yang kata benda ni sangat baik untuk kita buat apa? Kita ambil sikit ke kita akan ambil banyak-banyak? Ambil banyak, tapi kita kata kita suka solat. Tapi bila kena solat baru nak solat. Tapi kalau saya saja sunat tak nak solat, patut tak? Itu maknanya sebenarnya disuka ke ataupun tak? Macam tu lah. Faham? Boleh faham? Kita dengan dunia kita nampak kan, kita boleh fikir kan. Tapi cuba dengan akhirat ni, macam mana kita suka. Itu ukuran dia. Sebab itu jasa dalam ibadah ni tak ada, tetapi kepada siapa? Allah yang buka. Sebab itu juga Allah sebut dalam surah 2, ini ibadah ni, ibadah Islam contohnya. Jadi Allah kata bahkan Allah yang memberikan kita ni iman untuk buat sesuatu. Sebab itu kita kena bersyukur kerana terpilih untuk melakukan ibadah sebenarnya. Kita mampu bangun malam, sepatutnya kita rasa ujub tak dengan diri? Tak betul. Kita bersyukur, ya Allah, Allah gerakkan kita. Kita mampu nak solat subuh, kita rasa lebih baik daripada orang lain, tak patutnya? Tak betul. Allah yang berikan iman tu kepada kita. Kita sedekah banyak ke orang kan, kita rasa orang tu tak cakap terima kasih, kita patut tak rasa macam tak puas hati? Dia ni tak kenal jasa saya, patut tak? Tak patut. Sebab apa? Sedekah sebenarnya untuk dia sangat ke sebenarnya untuk orang yang sedekah? Mana lagi baik? Kita bagi sedekah ke orang, mana lagi dapat besar ganjaran, kebaikan? Orang yang sedekah dapat sedekah ke orang yang beri sedekah? Nabi kata apa? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik, yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nampak Nabi kata? Kemudian Allah kata tak dalam Quran? Apa Allah kata? Surah 2 ayat 261. 261. Muka surat 44. Boleh ke Imam? Jadi ya? $261. Masalul ladzina yunfiqun. Atas ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin
mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ni masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang belanjakan, infakkan, sedekahkan, zakat. Pada jalan Allah sama seperti habbatin, satu biji benih, ambatan sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, satu batang benih menumbuhkan pohon dan ada 7 tangkai. Fi kulli sumbalatin, pada setiap tangkai itu mi'atu habbah, ada 700 biji, 100 biji, mi'atu habbah. Jadi kali dengan 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah yang menggandakan lagi. Ni bukannya 700 ni limit. Yudha'if maknanya apa? Lebih banyak pun ada. Cerita kepada siapa? Orang yang beri sedekah ke orang yang dapat sedekah? Orang yang beri. Nampak? Besarnya ganjaran beribadah. Sebab tu kita kena sekarang ni, pertama hadis tadi nak cakap apa? Ibadah tu untuk siapa? Untuk pemilik diri tu sebenarnya. Sebab itu bagi orang yang betul-betul nak suka ibadah, dia kena ada yang kedua. Apa dia? Dia confident sangat tak? Dia kena ada rasa bimbang. Sebab apa? Ibadah dia bila-bila boleh tak dapat faedah untuk dia, mesti takut. Ini rukun ibadah tu penting. Kedua, dia mesti rasa bimbang. Ibadah dia mesti dia jaga sungguh-sungguh. Contohnya dia sedekah tadi, boleh tak sedekah dia hilang? Apa ayat dia? Cuba buka bawah, surah 2 juga yang sama. Ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billah wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah seru dulu khas untuk orang-orang yang beriman. Sebab kalau tak beriman, dia memang tak akan fikir benda ni. Orang beriman ni mesti ada rasa bimbang. Maka Allah pun bagi tahu ni kepada kita supaya rasa bimbang. Dengan Allah kata, la tubtilu sadaqatikum. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan apa? Bil apa ni? Manni. Perkataan yang sama. Dengan apa? Iman tadi tu, kamu ni dapat anugerah iman tu. Tapi kita merasakan apa? Jasa. Sebab tu manni ni dia kata makna dia apa? Dalam terjemahan. Apa dia kata makna man dalam terjemahan? Jadi mengukit mengukit pemberian. Kenapa? Itu adalah faktor, bukan makna dia. Makna tafsiran dia tu. Man asalnya makna ni. Kenapa seorang tu dia boleh ungkit? Kenapa kita ungkit benda? Sebab apa? Dah lama dah benda ni, tapi kita ungkit sebab rasa rasa biasa lah tu. Betul tak?
Rasa berjasa lah. Benda dah lama dah dapat pahala dah. Dia pergi batalkan pahala dia, dia ungkit balik. Ramai tak buat macam tu? Kalau dia kata dia yakin yang Allah dah balas dah pahala dia walaupun ni, dia nak buat tak? Dia patut bimbang. Kita patut bimbang benda ni. Dia buat orang beriman. Faham? Punca seorang itu ungkit sesuatu atas benda yang dia dah tolong. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tak yakin yang dia dah dapat ganjaran besar daripada Allah. Dia nak juga apa? Dia nak juga apa? Orang tu pun balas kat dia juga. Cakaplah sikit, ingatkan sikit jasa aku ni. Betul tak? Itulah masalah dia. Jadi ini punyalah Quran ni nak suruh orang beriman jaga amalan supaya apa? Jangan sia-siakan amalan kamu. Jadi la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Adha apa adha? Bila dia ungkit, kemudian dia akan pergi lebih jauh. Apa dia? Ungkit ni, mani ni dia kadang-kadang orang tu tak tahu. Orang yang dia nak tu, dia beritahu kepada orang lain jasa-jasa dia. Kalau azab pula, dia akan buat sesuatu menyakiti pula orang yang pernah dia bagi tu. Itu lagi bahayalah. Dia akan pergi lagi dalam. Salah satu azab dia sebenarnya apa? Bila kita tolong orang, hari ni orang suka ambil gambar, tanya dulu orang tu suka ke tak. Azab ni sakit ke hati, rasa tak sedap hati, rasa tak suka. Tapi kadang-kadang dia tak cakap pun. Itu namanya azab, menyakiti. Takut kita ni ambil, kita tolong orang susah, dia tak nak orang tahu dia susah contohnya. Dia malu. Kita pergi ambil, kita viralkan dia. Dia tak suka. Itu nama dia azab. Kita buat menyakiti orang yang kita sedekah, batal lah pahala. Kena hati-hatilah. Tanya dulu. Saya nak tanya Tuhan punya badan tu. Sebab apa? Kita sedekah ni sebenarnya siapa nak tengok? Nak orang tengok ke nak Allah tengok? Nak simpan supaya kita mati ada bekal. Jangan habiskan bekal kita kat sini, habis dah. Habis dah nanti kuota tu. Itu tujuan yang paling utama lah. Cumanya boleh tak nak bagi tahu? Boleh atas izin dia dan juga apa dia? Tujuan untuk menyebarkan kebaikan supaya orang ikut kan. Boleh lah. Tapi itulah kena faham lah supaya tak buat benda dua benda ni. Mani wal adalah punca kepada amalan batal. Baik. Jadi ini sedikit tentang mana ibadah dan juga rojak. Rojak ni tadi balik pada ayat 26 1. Sebab tu Allah bagi tahu berapa perumpamaan orang sedekah 700 ganda supaya kita berharap dapat. Jadi mesti ada semua benda ni. Jadi dalam hadis ni Nabi menceritakan tentang kehebatan solat. Solat yang mana dapat seolah-olah kita ni membersihkan diri kita dari sebanyak 5 kali sehari daripada segala kekotoran, daripada segala dosa-dosa kita, supaya bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan suci, bersih lah. Baik. Terusnya mengenali tokoh. Jadi tokoh ni nama dia Abu Hurairah. Sebelum ni mungkin kita dah cerita tentang Abu Hurairah ni. Cuma saya nak ringkaskan saja. Nama dia dari sini ada beritahu Abdul Rahman bin Sakhar Al-Dawsi Al-Yamani. Jadi dia daripada Yaman, dia datang bersama ibu dia. Dulu nama dia Abdul Syams, lalu Nabi ubah dengan Abu Hir. Itu Abdul Rahman, Nabi bagi nama Abdul Rahman dan diberikan gelaran Abu Hurairah. Dan beliau adalah seorang yang meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 buah hadis. Banyak. Dan riwayat ini secara apa rasa-rasa? 5,374 hadis ni Abu Hurairah ni dia riwayat secara bertulis ke apa? Atau hafalan? Hafalan, itu hebat. Hafalan dia ni bukan orang yang, dia orang jauh, orang bukan orang yang terpelajar sangat dulunya, tapi dia cerdik lah. Dia ni ahli Sufah, duduk dekat Mekah, dekat Madinah, dekat Masjid Nabawi je duduk, tak ada rumah. Dia datang dengan ibu dia je. Dia bukan orang-orang yang kenamaan atau sebagainya lah. Dia antara sahabat yang termiskin ni, Abu Hurairah ni.
Jadi tapi ingatan dia Allah beri dia kelebihan dengan dia kenal Nabi berapa lama? Cuba tengok. Dia masuk berjumpa dengan Nabi, dia kenal, dia berhijrah, dia pergi ke Madinah ni berjumpa dengan Nabi dan dia masuk Islam ketika tahun ke-7 Hijrah. 7 Hijrah dan Nabi nak wafat lepas tu. 7, 8, 9, 10 Nabi wafat. Jadi 3 tahun je dia kenal Nabi. Dalam masa 3 tahun dia kenal Nabi, dia puluh study lah kira kan. Nabi ajar dia. Dan dia adalah antara orang yang kita belajar dengan hadis dengan dia ni. 5,374 hadis dia selamatkan dan dia sebar sampai kat kita tahu hari ni hadis Abu Hurairah. Berapa lama dia belajar dengan Nabi? 3 tahun ni. Subhanallah, hebat. Jadi inilah Abu Hurairah. Kita rasa macam Abu Hurairah ni nama yang ni mesti lama kenal Nabi kan, sebab nama hadis mesti nama dia kan. 3 tahun je sempat kenal dengan Nabi. Tapi hadis seolah-olah dia pernah hidup lama dengan Nabi. Demikianlah Allah. Kerana apa? Antaranya kena berkat doa Nabi. Kalau tengok cerita ni tentang doa, pertama doa Nabi, dia minta Nabi doakan ibu dia. Sebab apa? Ibu dia ketika ini tak masuk Islam lagi. Lalu dia minta Nabi doakan untuk ibu dia. Lalu Nabi pun doakan, Allahumma hdi ummi abi Hurairah. Tengok muka surat 2 tu yang bawah pendek. Allahumma hdi ummi abi Hurairah. Dia minta doa sebab dia menangis kerana ibu dia asyik cela Nabi lah masa tu. Tak suka. Lalu dia menangis, dia sabar dan dia minta Nabi doakanlah ibu dia dapat hidayah. Lalu Nabi doakan dan di balik rumah terus ibu dia dah masuk Islam. Ibu dia dah pakai hijab dan sebagainya. Jadi dia sangat gembira dan pergi kepada Nabi. Lagi kemudian dia minta lagi Nabi doa lagi. Apa doa kedua dia minta? Udu Allah ay yuhabbabani wa ummi ila ibadihil mu'minin. Doakanlah untuk aku supaya aku ni dikasihi, dicintai dan juga ibuku ini dicintai oleh orang-orang beriman. Lalu Nabi pun doakan, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habibhum ilaihima. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini dan ibunya dicintai semua orang-orang yang beriman, dan jadikanlah mereka berdua mencintai semua orang yang beriman. Jadi daripada hadis ini kita nampak apa dia? Hanya orang beriman je. Kalau betul orang beriman, dia mesti cinta dengan Abu Hurairah. Tapi kalau dia boleh cela Abu Hurairah, maknanya siapa? Dia bukan mukmin. Ada tak yang mencela? Ada satu kelompok yang kalau boleh Abu Hurairah memang tercela. Sebab apa? Dia banyak riwayatkan hadis. Kalau orang dapat patahkan hadis, batalkan nama Abu Hurairah, berjaya mereka ni memporak-perandakan Islam. Antara ni Syiah. Antara sahabat yang dia tak suka Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah banyak hadis antaranya. Jadi akidah orang beriman ni, mukmin ni apa dia? Antaranya dia cinta para sahabat, dan antaranya apa? Abu Hurairah. Jangan sikit pun kita mencelanya dengan apa? Mengatakan sesuatu lah tentang segala jasa dia. Nabi kata dalam hadis, lau anfaqtum, apa dia? Nabi kata, kalaulah kamu infakkan sebesar bukit Uhud, sebesar bukit Uhud emas, sebesar bukit Uhud, tidak akan menyamai walaupun secupak ataupun separuh daripada itu, daripada jasa-jasa para sahabat ni. Jadi demikianlah besarnya jasa mereka ni. Baik, solat. Kau apa ya? Okay, sekarang ni kita pergi kepada huraian hadis ni sikit. Sekarang kita pergi kepada makna kalimah dalam yang utama dalam ni adalah solat. Jadi menurut bahasa solat ni makna dia apa? Ad-doa. Solat makna dia doa. Dalam Quran, dalam ayat surah Taubah ayat 103, ketika ada orang yang mereka bertaubat, antaranya Allah perintahkan Nabi wasalli alaihim. Kita buka dalam surah tu, surah Taubah ayat 103. Surah nombor 9.
Kalau tengok kat bawah nota tu ada nota kaki ya. Jadi dalam ayat tu 103, khuz min amwalihim sadaqah. Ambillah harta-harta mereka itu sebagai sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, supaya engkau dapat membersihkan mereka dan menyucikan dan membersihkan hati mereka dengan sedekah itu. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salawataka sakanun lahu, kerana solat engkau itu doa-doa engkau. Solat di sini maknanya dia apa? Bukan solat untuk orang, tak. Doakan supaya mereka ni rasa lega. Sebab mereka ni ada orang yang bertaubat, orang munafik yang bertaubat dan rasa sangat bersalah masa tu. Jadi kita ni bagi orang yang nak beriman, orang yang dah nak kembali ni, sepatutnya kita buat apa? Kita cakap orang tu dah nak buat baik, dah nampak dah. Kita nak kata apa? Itulah dulu tak nak buat, sekarang patut tak kata tu? Tak. Wa basyiril ladzina amanu. Orang nak buat baik, kita kata apa? Tak payah dah ungkit lagi benda-benda dia buat dah lah tu. Ini sebab ini memang masa dia nak baik dah. Tak payah kita kata baru nak buat, baru nak, tak boleh cakap macam tu. Sepatutnya kita apa? Raikan dia. Itu sepatutnya. Ini tak, lalah dia stop buat terus. Macam-macam pula jadi. Demikianlah Allah ajar kita dalam Quran ni melalui apa? Apa yang berlaku pada Nabi SAW Allah ajarkan. Wasalli alaihim. Kenapa? Doakan mereka. Kenapa doa engkau ni akan menenangkan mereka. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya apa? Jangan ukur hati mereka. Allah Maha mendengar, Allah tahu. Kamu tengok zahir, mereka dah nak buat baik dah. Doakan mereka. Jangan pula kita pula pergi apa? Ikhlas ke tak ikhlas ni, kita pula nak selidik hati dia, tak payah. Dia Jadi ini solat itu maknanya dia doa. Dalam hadis pun ada. Kita tengok dalam muka surat 3, idza du'iya ahadukum, Nabi sebutkan. Boleh nampak tulisan kecil kan? Boleh. Okey, saya rasa macam kabur tak nampak. Saya ni rabun kot. Idza du'iya ahadukum, apabila du'iya ahadukum, seseorang kamu diajak. Du'iya ni diajak, bukan masa doa je. Diajak kepada majlis kahwin ke, majlis makan ke. Fal yujib, maka hendaklah ia menjawab ataupun memenuhi undangan. Fa in kana sha'iman, maka kalau lah orang itu dia puasa, orang yang diajak tu dia puasa, fal yusall. Bukan maknanya tak datang juga. Tapi datang untuk apa? Ditayangkan untuk apa? Datang untuk doakan dia. Yusall di sini maknanya bukan solatkan dia. Datang untuk mendoakan dia. Hendaklah dia mendoakan terutama orang yang mengajak dia, mengundang dia. Itu adab-adab dalam Islam. Wa in kana muftiran, dan jika dia nak berbuka boleh, fal yat'am, maka makanlah, tak ada masalah. Puasa sunat ni, bukan puasa wajib. Okey. Jadi maksud fal yusall di sini adalah hendaklah ia mendoakan keberkatan, kebaikan dan juga ampunan. Baik. Jadi ingat, solat makna dia kita kena tahu adalah doa. Di as-solah sama makna ad-doa. Baik. Dekat doa ni. Bila kita faham, ya? 9103 tadi dia punya dari. Okey. Jadi doa yang kita faham, apa dia doa? Bila kita sebut apa? Rabbana, lagi Allahumma, kan? Itu doa. Tapi bila masuk doa sebenarnya dia ada
Dua jenis doa. Bukan mesti Allahumma. Jadi kita kena jadikan doa yang bukan Allahumma tu pun menjadi doa juga. Apa yang kita buat belum dengan tanpa menyebut ya Rabb pun menjadi doa. Boleh tak? Boleh. Okey. Dalam doa ni ada dua. Satu nama dia masalah, dan doa yang kedua ibadah. Doa ibadah. Doa ada dua bentuk. Satu doa masalah. Ini maknanya lisan minta ataupun minta lah. Kita minta. Ini doa dalam perlakuan. Jadikan setiap perlakuan kita juga doa. Macam mana cara? Baca bismillah. Itu antara ni lil isti'anah kan. Sebab tu setiap pekerjaan kita dimulai dengan antaranya dengan bismillah yang baik ni. Tujuannya supaya apa? Menjadilah ibadah. Dan ibadah ini menjadi berkat. Itulah doa untuk kita. Akhirnya makanan kita jadi, kerana kita ikut sunnah makan yang baik, jadi pahala tu. Ada orang dia makan, dia tak dapat apa-apa pun. Dia dapat makan kenyang je. Dua orang yang makan yang sama-sama, seorang ni dia nampak tujuan makan dia, dengan seorang ni makan ikut nafsu dia, makanan yang sama, tapi nilai berbeza. Itu kita kena jadikanlah segala perlakuan kita sebagai ibadah kepada Allah. Baik. Jadi doa lisan dan ibadah, al-masalah dan juga ibadah. Okey. Jadi dalam solat apa kelebihan solat? Dalam solat ada semua ni. Sebab itu kita kena ikut rukun qauli dengan rukun fi'li dia. Hati lagi qalbi kan. Semua itu adalah ada kedua-dua. Lisan yang ni kita baca apa? Doa iftitah, dan kita baca doa dalam surah Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim. Dan di samping itu segala rukuk sujud kita itu adalah termasuk doa dalam bentuk ibadah kita kepada Allah. Sebab itu ibadah paling hebat adalah solat. Doa yang paling hebat doa bila? Waktu solat. Sebab itu afdal kalau orang tu antaranya nak bertaubat, solat berapa rakaat? Solat 2 rakaat kan antaranya. Kalau kita nak berdoa yang terbaik pada bila? Malam 1/3 malam. Bangun doa je ke apa yang paling baik? Qiyamul lail. Itu paling tinggi. Itu nilai doa tertinggi dalam masa solat. Jadi kena suka solat ke tak? Kena suka. Antaranya solat yang paling besar adalah solat sewaktu bersendirian. Baik. Kata Syamsuddin di dalam ni, jadi di situ dia sebut A, B tu, doa masalah maknanya lisan al-maqal, kemudian doa ibadah tu lisan al-hal, iaitu body language, perlakuan tubuh kita. Jadi kata Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim, bisyara'ita makhsusah. Itu solat ni ialah maksudnya apa? Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi inilah makna solat. Solat ni apa? Bila kita angkat Allahu Akbar dan habis tamat solat bila? Salam. Itu makmum dengan imam sampai situ lah sebenarnya. Yang lain tu sebagai bonus. Nak bersama, berzikir sama-sama ke apa ke, itu seterusnya. Tapi makmum dengan imam ni sampai mana sebenarnya? Sampai salam lah. Itu waktu solat. Baik. Jadi ini hadis yang panjang. Sampai habis waktu. Cukup kan? Baik, sikit lagi. Satu perkara tentang solat.
apa tujuan solat? Salah satu lagi yang Nabi sebut dalam hadis ni apa? Kelebihan solat. Sekarang ni tujuan kita solat pula untuk kita. Memang kita buat betul-betul ada kelebihan. Tujuan kita solat. Dan kelebihan itu akan dapat bila apa? Kita mencapai tujuan tersebut. Baru dapat kelebihan tu. Faham? Bila capai kepada maksud yang dikehendaki oleh Allah. Jadi apa tujuan solat? Dalam surah 27 ada dua, sekurang-kurangnya ada dua dulu. Saya nak kita buat dua tujuan solat. Solat ni kita tujuan solat. Satu, surah 20 ayat 14. Surah 20 ayat 14. Ingat Allah ataupun mentauhidkan Allah. Kalau betul-betul sampai tujuan solat ni, apa dia? Bila seorang itu solat, tujuannya supaya dia sentiasa dalam ayat ni, inni anallahu la ilaha illa ana rasul. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya aku saja. Tiada ada sembahan. Tidak ada sebarang bentuk pujaan melainkan hanya aku. Fa'budni, maka kamu ibadahlah kepada aku. Dengan apa? Wa aqimis solata di zikri. Diri solat untuk ingat kepada aku, bukan ingat yang lain. Jadi itu pertama. Jadi ini tujuan solat pertama, untuk supaya kita dalam setiap aktiviti kita tadi dah lupa dah kan. Duk ingat benda lain je. Ingat kereta, ingat rumah, ingat tadi nak buat apa. Jadi Allah suruh ingat siapa? Ingat dia lah. Itu betulkan balik tujuan kita hidup untuk ibadah kepada Allah ni. Yang mana dunia ni memang kerja dia mata melurur. Dunia ni memang akan ururkan kita ni, memperdayakan. Pasti pun tak ada siapa pun yang tak akan terpedaya. Semua kita kena. Sebab itulah tak kira siapa pun dia, sejahat mana pun dia, sebaik mana pun dia, ada tak bila dah baik sangat dia tak payah solat? Ada tak? Ada tak orang? Kamu dah baik sangat ni, dah ulama besar dah, tak payah solat? Boleh tak? Tak ada. Sebaik mana atau sejahat mana pun kena solat. Sebab semua manusia akan satu masa dengan dunia ni pasti dia akan hilang. Dia akan lupa kepada pencipta dia dan tujuan dia. Dia akan mudah untuk terpesong tu. Maka macam mana pun seorang kita mesti solat. Sebab tu jangan, tak ada alasan orang kata dia dah terlalu jauh sangat, dia tak payah solat. Kita boleh tak kata macam tu? Orang ni ahli maksiat, macam mana pun buat, suruh tak ada solat. Solat juga. Tak boleh kata tak sah solat kamu dah ni, kamu dah jahat sangat. Tak boleh, jangan cakap macam tu lah. Salah. Sebab itulah tujuan dia. Yang kedua, surah 29 ayat 45. Apa dia tu? Cegah fahsyat dan mungkar. Yang kedua,
Jadi yang pertama tadi hablum minallah, hubungan dengan Allah, nak betulkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua pula, tujuan solat membaikkan hubungan dengan manusia. Inilah dua benda yang menyempurnakan hidup. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan makhluk. Sebab itu dalam ayat ni apa dia? Allah kata apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan daripada kitab ini, kitabullah. Sebab itu solat adalah Al-Quran itu. Al-Quran adalah solat itu sendirilah. Apa surah yang wajib baca? Kalau tak baca, solat tak sah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. 7 ayat yang berulang-ulang surah Al-Fatihah. Sebab itu surah Al-Fatihah ini sairul Quran. Surah Al-Fatihah adalah ringkasan kepada seluruh makna Quran. Jadi solat adalah apply, practical kepada Quran itu sendiri dalam solat itu. Dan untuk menzahirkan dia dengan lepas keluar daripada solat. Bukti dia apa? Akhirnya manusia itu kerja dia lepas dia solat, dia adalah orang yang akan cegah fahsyat dan mungkar. Bukan dia solat habis macam tu je. Dia solat balik, tak cegah fahsyat dan mungkar. Sedangkan tujuan solat ni dia. Sebab tu utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah. Kenapa? Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang betul tadi tu, yang dipahami tadi tu apa? Mencegah fahsyat dan mungkar. Habis. Nah, sampai sinilah dulu. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Ya. Maaf. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.